Umpamanya kalau kadang-kadang saya tengok ada orang-orang besar lah, saya pun duduk perhati kawan-kawan menteri tu, kadang-kadang dia pakai kalung leher tu, kadang-kadang mutiara daripada mutiara borah ya, tapi oleh kerana menteri dia kata mesti menteri tu pakai yang hebat. Ini mentaliti yang sudah ada, sebab dia kata orang kaya mesti pakai benda yang mahal, padahal kadang-kadang orang kaya tu pun dia pakai biasa ya, murah ya, tapi oleh kerana dia menteri, mentaliti kita kata bahawa dia pakai pakaian yang hebat. Jadi kita kena bentuk pemikiran masyarakat kita ni supaya gunalah barangan yang berasas kepada kemampuan, yang ada kualiti, yang munasabah untuk diri kita sendiri. Jadi ini yang saya fikir bahawa pendidikan yang harus dibentuk dalam pemikiran masyarakat kita. Yang akhir sekali saya nak sebut di sini bahawa kementerian juga harus melihat bahawa terdorongnya mereka nak menggunakan barangan-barangan kita katakan tiruan ini, barangan-barangan tiruan ini juga terdorongnya itu kenapa? Kerana masalah faktor ekonomi. Dia nak bergaya, orang Perak kata biar papai saya bergaya. Dia nak bergaya tetapi keupayaan dia terhad. Jadi dia belilah barangan-barangan yang tidak benar ataupun bukan jenama yang sebenarnya, iaitu barangan-barangan tiruan. Jadi faktor ekonomi ini. Jadi sebab itu saya katakan bahawa untuk nak pastikan supaya semua orang menggunakan barangan, mengelak daripada mereka menggunakan barangan tiruan, baik pakaian, baik apa sekalipun, dalam termasuk muzik, filem dan sebagainya, kita nak beli VCD dan CD dan sebagainya, kita mesti mempertingkatkan keupayaan ekonomi, maknanya dari segi purchasing power di kalangan masyarakat dan rakyat dalam negara kita ini mesti berkeupayaan yang tinggi untuk mendapatkan barang-barang tersebut. Dan akhirnya penerbit macam saya katakan tadi juga, dan juga penyanyi, artis dan sebagainya juga akan memperolehi kebaikan dan keuntungan yang setimpal. Jadi sebab itu bagi saya bahawa isu yang timbul yang menjadi kegusaran sekarang ini ialah apabila nak tarik subsidi, nak kurangkan subsidi kepada barangan-barangan yang dibimbangi sekarang ini. Jadi sebab itu bila disebut bahawa Malaysia akan bankrupt ini, maknanya ini kebimbangan orang. Jadi nak mencari jalan untuk tidak nak bankrupt ni, nak kurangkan subsidi, nak tarik subsidi. Jadi rakyat yang terpaksa menanggung, apatah lagi kalau dibebankan pula dengan GST. Bagi saya bahawa ini dua kali rakyat akan dikenakan. Jadi sebab itu bagi saya bahawa tak kisahlah kalau orang kata, ada orang kata Felda nak bankrupt, depa kata Felda tak akan bankrupt, ada pihak kata Felda tak akan bankrupt, tapi menteri kata Malaysia akan bankrupt. Orang surat khabar keadilan kata Felda akan bankrupt. Ada UMNO pergi bakar surat khabar keadilan. Saya tak tahu kalau selepas ni UMNO nak bakar menteri Idris Jala pula. Sebab menteri Idris Jala dia yang kata bahawa Malaysia nak bankrupt. Malaysia nak bankrupt. Jadi saya nak sebutnya bahawa kalau Malaysia bankrupt, dengan Felda pun bankrupt. Jadi mentaliti UMNO ni, yang Muhammad, dia macam orang Arab pakai jubah jatuh daripada kuda. Dia kita bukan aku jatuh, jubah aku jatuh, tapi dia lupa dia duduk dalam jubah. Jadi kalau Malaysia bankrupt, Felda pun bankrupt. Jadi saya nak balik bahawa ini kebimbangan. Maknanya bila nak tarik balik subsidi, siapa dia? Menteri tak cukup umur. Ahmad Maslan sindrom sekarang ni, wujud Ahmad Maslan sindrom, menteri tak cukup umur. Jadi lama Pak, ya, boleh sambung sebelah tengah. boleh sambung. Terima kasih. Sambung. Terima kasih Datuk Ini Petua. Saya sambung lagi daripada perbahasan saya pada sebelah pagi tadi. Tadi saya ingin menyebut kaitan dengan pada bulan Mei yang lalu, Pusat Khidmat Aduan Pengguna Nasional NCCC telah pun mengemukakan satu laporan tahunan bagi tahun 2009 dan didapati terdapat peningkatan 16.7% jumlah aduan yang diterima pada tahun 2009 berbanding dengan aduan pada tahun 2008, dan dianggarkan bahawa kerugian yang dialami oleh pengguna ini
Untuk tahun 2009 itu lebih kurang ringgit Malaysia 210 juta kerugian akibat daripada masalah-masalah yang kita katakan tadilah, masalah yang berkaitan dengan jualan langsung, diikuti dengan masalah perumahan, telekomunikasi, multimedia, perkhidmatan masa depan, yoga, perkhidmatan pelangsingan, kesihatan dan sebagainya lah. Maknanya ini antara isu-isu. Jadi saya nak minta penjelasan daripada pihak kerajaan. Apa langkah-langkah dan tindakan daripada hasil rumusan aduan yang telah pun diperolehi daripada Pusat Aduan Pengguna Nasional ini, NCCC ini. Apa tindakan dan kerajaan selepas daripada itu untuk memastikan supaya tindakan pembelaan dan perlindungan kepada pengguna ini diberikan, maknanya sampai kepada peringkat untuk mereka mendapat ganti rugi yang munasabah ke atas kerugian yang terpaksa mereka tanggung. Itu satu perkara. Yang keduanya berkaitan dengan soal aduan ini juga, apakah pusat aduan pengguna ini meletakkan satu target untuk meminimalkan aduan, meminimalkan, sebab kalau aduan itu minimal bermaknanya masalah tidak berlaku, masalah tidak berlaku ataupun berlaku kekurangan masalah. Jadi sepatutnya bagi saya bahawa pusat aduan ini harus meletakkan satu target untuk memastikan bahawa kesan daripada kempen kesedaran pengguna ini, pendidikan yang dibuat oleh berbagai pihak ini, mesti ada satu target bahawa dia nak pastikan kekurangan, mengurangkan aduan ini. Tapi bukan bermakna yang kita nak tu angka ataupun peratus, tapi memang kita nak lihat bahawa kekurangan aduan itu kerana apa? Kerana tak ada masalah, kekurangan masalah. Maknanya kesedaran pengguna dah ada, kesedaran pengusaha, pengeluar dan sebagainya untuk menjaga setiap kepentingan pengguna ini. Jadi saya mohon penjelasan daripada pihak kerajaan. Dan tadi juga saya sebut, saya dikatakan bahawa penguatkuasaan ini terlalu lemah. Ini diakui sendiri oleh FOMCA yang memperakui bahawa penguatkuasaan undang-undang perlindungan pengguna ini tidak dikuatkuasakan dengan berkesan. Jadi sebab itu saya katakan tadi bahawa jika penguatkuasaan undang-undang itu lemah, maka perniagaan yang tidak beretika yang kita bincang tadi itu, dia akan mengambil tempat dalam pasaran di negara kita ini. Jadi soalnya harus kita kembali kepada persoalan isu penguatkuasaan. Kemudian saya nak balik juga berkaitan dengan soal masalah gula yang tak selesai dah berapa lama ni, yang saya fikir bahawa harus ada satu penyelesaian. Penyelesaiannya bagi saya bukan masalah kurang subsidi, naik harga, itu boleh menyelesaikan masalah. Saya tak nampak itu sebagai satu penyelesaian masalah. Tapi penyelesaian masalah juga harus bertolak daripada masalah penguatkuasaan undang-undang untuk memastikan supaya barangan yang disubsidi ini, khususnya seperti gula itu, tidak disalahgunakan oleh pengusaha-pengusaha ini. Saya nak merujuk kepada kes kereta api yang bawa gula ke Singapura tergelincir. Kereta api yang bawa gula ke Singapura tergelincir iaitu dia bawa kereta api kargo, 6 gerabak kereta api kargo daripada 30 gerabak yang membawa gula daripada Perai, Pulau Pinang ke Singapura telah tergelincir pada 23 Jun 2010 di Keluang. Jadi isu yang saya nak tanya ni, macam mana gula yang telah disubsidikan kepada syarikat gula Perai dan sebagainya, tiba gula itu yang nak dibawa satu. Dan ini juga saya melihat bahawa antara faktor yang menyebabkan berlaku sebelum ini kekurangan masalah gula di pasaran ini, saya percaya bahawa dia ada kaitan dengan kes-kes yang sebegini rupa. Saya percaya bahawa gula ini bukan untuk orang Johor. Gerabak itu walaupun dia tergelincir di
dikeluang bukan untuk Seri Gading dan sebagainya, tapi jelas kereta api itu ialah kereta api daripada Batuas ke Singapura, ke Singapura. Jadi tanah Tanjung Pagar pun kita beri kepada Singapura, jadi gula pun kita beri kepada Singapura. Jadi saya nak minta penjelasan daripada pihak kerajaan, apakah siasatan telah pun dibuat terhadap gerabak yang bawa gula ni. Maknanya apakah mereka ini telah diberikan satu kebenaran khas untuk menghantar gula kepada Singapura sehingga memberikan terjejasnya masalah kepasaran keperluan gula di dalam negara kita ini. Jadi isu gula ni yang berhormat Datuk Speaker, satu isu yang sudah pun berlarutan lama, dan saya minta ketegasan daripada pihak kerajaan, khususnya daripada pihak kementerian dari sudut penguatkuasaan. Kemudian